mula insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalawatullah wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, insya-Allah ya kita nak buat sedikit ya bacaan semula ya daripada surah Az-Zalzalah yang mana kita sedia maklum berkenaan kalau bacaan semula ni kumpulan yang sebelah sini dah baca full lah ya, dah baca full daripada ayat 1 sampai ayat 8. Sementara kumpulan yang ini dan kumpulan orang lelaki belum lagi. Baik, tapi untuk hari ini kita mulakan semula ya, insya-Allah taala kita mulakan semula daripada ayat 1 sampai 8 dengan sikit-sikit kita sentuh ya, tapi tak begitu ya, kita sentuh berkenaan dengan hukum tajwid ya pada setiap perkataan dan makhraj huruf lah secara ringkas biiznillah taala ya. Sebab ayat ni dia ada 8 ya, kalau nak go through banyak dengan secara detail tu dia akan makan masa ya. Jadi kita sebut secara ringkas setiap huruf yang kita perlu tekankan, mana-mana huruf yang mungkin kita akan biasa tersebut silap ya, tersebut salah ya, salah makhraj dan lain-lain lagi, maka itu yang kita akan sebut satu persatu dan saya baca, tuan-tuan puan ikutlah ya biiznillah taala. Okey. Jadi terus masuk pada ayat yang pertama ya, bismillahirrahmanirrahim ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik ya, setakat ayat yang pertama, ayat yang kedua ya, tadi kita sebut ayat yang pertama ya, ayat yang satu dan ayat yang kedua tidak ada ya dengung. Alhamdulillah dia ringkaslah, mudahlah dekat situ, dan juga dia tidak ada kita kata hukum mat ya, lebih daripada dua harakat pun tak ada juga. Tetapi minta kita highlightkan ya beberapa huruf, iaitu pada ayat yang pertama tu kita ada huruf zal. Kalau zal sahaja tak ada masalah, tapi sebab zal tu dia bersusun dengan huruf zai ya, zal tu dia bersusun dengan huruf zai. Jadi boleh jadi ya, boleh orang kata mungkin ya akan berlaku kemungkinan tersalah sebut. Baik, pada huruf zal ya tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, huruf zal makhrajnya ialah daripada makhrajnya daripada mana ya, hujung lidah ya, makhrajnya daripada hujung lidah ya. Kita pernah sebut sebelum ni gigi atas bahagian depan ya, kemudian lidah tu keluarkan sikit, lidah tu kita keluarkan sikit, maka sebutannya ialah iza ya, iza. Yang zulzilatil ardu zilzalaha, yang itu zai, yang itu senang ya, zai yang itu mudahlah. Kebanyakan bangsa ya, bahasa orang putih ke, bahasa India ke, bahasa mana pun, zai tu, zek tu senang ya, tapi untuk zal dia special ya, zal ni dia special. Baik, kemudian iza zulzilatil ardu zilzalaha, masuk pula ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha ya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Sama juga ya, seperti mana huruf zal, sa juga keluar pada tempat yang sama, sa juga keluar pada makhraj ataupun tempat keluar yang sama, iaitu hujung lidah. Cuma sa lebih kita dengar pun lembut ya, dia kurang tekanan kurang tekanan nak berbanding dengan huruf zal. Kalau nak dibandingkan dengan huruf zal, makanya wa akhrajatil ardu athqalaha. Saya minta semua ulang athqalaha. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita akan baca ayat 1 2 sikit-sikit. Ya, kita tenang hukum tajwid sikit, kita lajukan, lepas tu kita baca sama-sama ya. Saya baca dan tuan-tuan perempuan semua ikutlah insya-Allah. Dan seperti biasa juga bismillah sama-sama tuan-tuan. Ya, bismillah sama-sama. Okey, dalam kiraan 3 1 2 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Okey, clear. Alhamdulillah. Baik. Kita alih pada ayat yang ketiga. Ya, kita alih pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga masuk ayat yang keempat, ayat 5, ya, ayat 6 sampailah ayat 8 sampai ayat last dah mula ada bacaan dengung. Ya, sudah mula ada bacaan dengung. Tak kisah apa nama hukum pun, idgham ma'al gunnah ke, idgham bila gunnah ke, iqlab ke, dengung tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, setkan dalam minda, dalam fikiran masing-masing 2 harakat je. Dengung kadar panjangnya dua harakat. Kalau tuan-tuan mula alif lam mim pun sama juga. Yang panjang tu lam, panjang 6 harakat. Tapi dengungnya 2 harakat. Ya, kalau alif lam mim tak cukup dengung. Ya, dia kena alif lam mim. Macam tu baru cukup. Dengung mesti 2 harakat. Kalau kita tak ingat nama hukum pun tak apa. Tak ingat ikhfa, tak ingat idgham, tak ingat iqlab, tak ada masalah, insya-Allah, jangan risau. Yang penting dengung mesti betul. Dan kadar dia ialah 2 harakat. Okey. Masuk pada ayat yang ketiga. Wa qalal insanu ma laha. Baik, kita jumpa dengung pertama untuk surah Az-Zalzalah, iaitu pada kalimat al-insan, ya. Nun sakinah atau orang Melayu kata nun mati lah. Ya, nun mati jumpa dengan huruf sin. Ya, huruf sin. Sin termasuk daripada 15 huruf ikhfa. Ya, 15 huruf ikhfa. Nama hukum ikhfa. Cara bacaan dengung. Ya, cara bacaan adalah dengung. Wa qalal insanu. Boleh? Baik, itu dengung pertama pada ayat nombor 3. Tengok ayat nombor 4. Tengok ayat nombor 4. Yauma idzin, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Okey, dengung yang kedua ada pada ayat yang keempat. Tanwin pada huruf zal. Yauma idzin bertemu dengan huruf ta. Dan kalau kita belajar, ya, kitab-kitab tajwid, ta pun termasuk dalam 15 huruf ikhfa, sama macam huruf sin tadi. Sama macam huruf sin. Jadi kadar dengung sama, 2 harakat. Yauma idzin tuhadditsu. Yauma idzin tuhadditsu. Boleh? Baik. Saya akan bacakan ayat nombor 5 dulu, terang ayat nombor 5, barulah kita baca sama-sama macam tadi, insya-Allah. Okey. Pada ayat yang kelima. Okey, 3 hukum dengung dia ikhfa. Ayat nombor 4 hukum dengung dia ikhfa lagi. Ayat nombor 5 bi anna. Ya, bi anna rabbaka auha laha. Auha pedas, laha tebal. Ya. Berkenaan dengan dengung, kita ada dengung pada huruf nun yang bersabdu. Ya, berkenaan dengan dengung, kita ada dengung pada huruf nun yang bersyiddah, ya, bertasydid ataupun bersabdu lah, orang Melayu kata bersabdu, ya. Kadar dengung yang sama, ya, kita tegaskan banyak kali. Kadar dengung mesti sama, iaitu dua harakat juga. Bi anna rabbaka auhalaha. Boleh? Baik, jadi kita akan baca, saya akan baca ayat 3, kemudian tuan-tuan ikut, seterusnya ayat 4, tuan-tuan perempuan ikut, dan seterusnya ayat nombor 5 lah, macam tadi, biiznillah ta'ala. Okey, saya mula dengan ayat nombor 3 dulu. Wa qalal insanu ma laha. Silakan. Wa qalal insanu ma laha. Ayat nombor 4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ayat nombor 5. Bi anna
anna rabbaka awha laha. Alhamdulillah, baik. Clear tu ya, sampai daripada ayat nombor 1 sampai 5. Baik, masuk pula ayat yang ke-6, 7 dan 8. Ya, ayat nombor 6, 7 dan 8. Dah makin banyaklah ya, satu ayat tu ada 2-3 dengung. Ya, ada 2-3 dengung. Pada ayat yang ke-6, yauma idzin yasduru. Yauma idzin yasduru. Ya. Kalau sebutan mungkin ejaan mungkin tak sama ya, memang tak samalah, tak akan sama ejaan Rumi dengan bahasa Arab ya. Tapi kalau saya boleh eja lah ya, kalau saya boleh eja ZIYYI, yauma idzin ya, yang ini dekat kat sini yang kita baca dengan dengung tu. Yauma idzin yasduru, boleh ya. Okey, itu dengung pertama dalam ayat nombor 6. Yauma idzin yasdurun, dengung yang kedua dalam ayat nombor 6. Okey, yasdurun nasu. Ada siapa tahu nama hukum dia? Ya? Apa nama hukum dia? Kita belum kongsi lagi kan? Hukum untuk ni kita kongsi sebelum ni ada. Idgham apa tuan? Idgham ma'al gunnah. Idgham apa? Idgham ma'al gunnah, betul. Ada nama lain? Idgham bila gunnah, salah. Ma'al gunnah dengung, bila gunnah tak ada dengung. Kan? So obviously memang ada dengung. So ma'al gunnah lah. Idgham apa? Idgham musyaddad. Ui, first time saya dengar. Serius first time dengar idgham musyaddad. Idgham apa lagi? Wajib gunnah pula dah. Misline out. Idgham betul, misline out salah. Sebab misline dia mesti kembar. Misline dia mesti kembar. Okey, tak apa, saya bagi tahu jawapan dia. Nama dia kalau berminat nama penuh dia lah. Idgham syamsi. Idgham matahari. Idgham syamsi. Ya. Kalau nak tambah, ambil perkataan yang hajah tadi tu. Musyaddad. Kalau nak tambah. Ni first time saya dengar. Sekarang saya 35 tahun saya hidup. Ni first time saya dengar. Musyaddad, tapi orang tak guna nama ni sebenarnya. Musyaddad. Kalau nak letak lah. Ya. Ma'al gunnah. Ambil. Panjang pula. Salam ma'al hijrah lah semua ya. Ma'al ni. Ma'al hijrah tu. Betul-betul ditulis kan. Okey. Macam mana? Ni nama penuh. Ni nama penuh. Tapi minta maaf dah Hajah. Minta maaf lah. Saya buang perkataan musyaddad. Sebab dia tak pernah dengar sebelum ni. Tak pernah dengar. Tapi betul. Kenapa saya kata betul? Sebab nun bersabdu. Betul lah. Kenapa saya boleh tulis kat depan tadi? Sebab nun tu bersabdu. Sabdu tu musyaddad. Itu je. Cuma saya tak letak. Ya. Nama hukum dia idgham syamsi. Syamsi. Ya. Kalau nak tambah musyaddad. Tambah lagi ma'al gunnah. Ni nama penuh. Dan setiap ni ada huraian dia. Jangan risau. Senang ni ya. Ni macam mana kita senang hafal CP? InsyaAllah senang alhamdulillah ni sebenarnya. Tak susah pun. Nama ni bukan saja letak, dia ada sebab. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kenapa dia nama dia idgham? Kalau siapa kata idgham dengung, salah. Tak boleh kata gitu. Idgham ialah huruf 1 masuk dalam huruf nombor 2, dia combine jadi satu huruf bersabdu. Huruf 1 tambah huruf 2 gabungkan, dia akan jadi huruf kedua yang bersabdu. Senang je. Tak pernah tengok CV ni Ustaz? Memanglah Albert Einstein tak pernah tulis macam ni. Ya. Dan dia tak belajar sabdu. Kalau dia belajar dia tulis. Ya.
Huruf 1 gabung dengan huruf 2 akan jadi huruf kedua bersabdu. Bacaannya akan jadi huruf kedua bersabdu. Saya nak tanya, kita tengok perkataan ni terus ya. Yauma idzi yasdurun nasu. Okey. Yang kita nak bincang ialah lam dengan nun. Lam dengan nun. Siapa dalam kalangan kita ramai hari ni atau mana-mana masyarakat dalam dunia yang baca yauma idzi yasdurul nasu? Ada tak? Yasdurul nasu ada ke? Tak ada. Memang salah pun. Menyusahkan dan memang salah. Ya, makanya dalam sebutannya ulama kaji, tulisan mesti tulis macam ni. Tulisan kena tulis macam ni. Dia tak boleh buang alif lam, tak boleh. Haram. Contohnya, buang huruf alif lam ni, buang satu huruf, buang satu baris, haram. Ya, haram. Baik. Jadi ayat Al-Quran ya, tulisan macam ni dan ulama kaji perkataan macam ni ya dibaca dengan yasdurun nasu. Mana lam? Where is the lam? Mana lam? Lam ya sebutannya tidak dibaca. Diandaikan digabungkan dengan nun. Lam ni huruf nombor 1 tu, huruf nombor 1 gabungkan dengan huruf nun nombor 2. Huruf nombor 2 dan nun itu ada sabdu. Huruf nun nombor 2 yang ada sabdu. Itu namanya idgham. Panjang-panjang tu, step tu namanya idgham. Okey. Contoh lain insya-Allah kita akan bagi pada masa akan datang. Kita fokus pada ni dulu. Okey. Kemudian kenapa namanya Syamsi? Kenapa namanya Syamsi? Matahari. Macam lagu Matahari pula kan? Allah, tolong padam ni. Ya, saya padam ni lah kot. Ya. Kenapa namanya Syamsi? Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada berapa huruf bahasa Arab? Saya nak tanya. Alif sampai ya, ada berapa huruf bahasa Arab? Terima kasih. Ingat lagi yang first kita share itu kan, 29. 29 tolak huruf alif satu. Tolak huruf alif satu huruf. Berapa tinggal? 28. 28 huruf ni buat dua grup, buat dua jemaah. Ya. Ini ulang kaji balik yang awal-awal dulu, kalau tuan-tuan ingat kan, kita mulakan dengan makhraj huruf, betul tak? Ya. Baik. 29 huruf alif sampai ya, tolak huruf alif. Maka akan tinggal 28 huruf sahaja. 28 huruf kita bahagi dua kumpulan. Jangan tanya dulu kenapa. Kita buat dulu, bahagi dua kumpulan, ya. Oleh kerana dah tolak daripada huruf alif, kita kira daripada ba lah. Ya, kira daripada ba. Ba dekat sini. Ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, sini balik, lam, mim, sini balik, Allahu Akbar, nun, sini balik, waw, ha, hamzah, ya. Saya harap saya tak salah kira ni rakaman ni, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alhamdulillah. 14. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lawan 14. Baik. Kenapa kita bincangkan macam ni? Tu saya ni punya style terbalik ke depan belakang ya. Sebab kalau alif lam ni, alif lam yang annas tadi tu, alif lam tu kalau dijumpa dengan yang ini, dia tak jadi idgham. Alif lam kalau jumpa dengan ba, jumpa dengan jim, jumpa dengan
ha, kha, ain, ghain. Yang ini tak akan ada idgham. Apa nama cerita Piramli tu? Ahmad apa? Al-Bab. Al-Bab. Tuan-tuan perempuan sering sebut Al-Bab. Al. Tak, saya tak suruh sebut pun. Ada ke gabungkan? Ada ke kita idghamkan lam dengan ba? Tak ada. Tak ada. Al-Bab. Memang sebut al. Bunyi lam mesti jelas. Dengar bunyi lam sebutan al mesti jelas. Al mesti jelas. Al mesti jelas. Mesti jelas. Maka jelas, ya, jelas tu, jelas dalam bahasa Arab apa? Izhar. Izhar. Perkataannya satu je, dia punya panjang tu. Ya. Izhar al, bunyi lam tu mesti ada, maka sebutan tu jelas ialah dinamakan sebagai izhar. Izhar ni ulama bagi nama. Jangan tanya saya kenapa matahari, kenapa tak bulan, kenapa tak bintang, planet-planet lain. Ulama bagi nama izhar qamari. Bulan lah. Izhar qamari, bulan. Yang ini pula, grup yang ini, ya, konon-kononnya bulan tu lawan matahari. Konon-konon, tak sama langsung dengan saiznya, tak padat. Ya, baik. Kalau alif lam, saya padam yang ini, ya, saya padam yang tengah-tengah ni. Kalau alif lam bertemu dengan 14 huruf ni, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau alif lam bertemu dengan 14 huruf ni, automatik dia akan idgham, dia akan gabung. Idgham kita kata apa tadi? Gabung. Wattini wazaitun. Kita dah baca belum surah Wattini wazaitun? Dah kan? Awal-awal itu kan? Wattini wazaitun. Tak ada siapa dalam kalangan kita, sekali lagi, ya. Tak ada siapa dalam kalangan kita baca waltin. Mana ada? Tak ada. Automatik tuan-tuan perempuan akan baca wattin. Ya. Tapi alif lam mesti ditulis, wajib dikekalkan. Kenapa lam tu baca macam tu? Lam tu di ulama andaikan gabung dengan ta. Gabungkan dengan ta. Dan ta tu bersabdu. Ta itu bersabdu. Maka gabungan ni lam dengan ta, nama hukumnya idgham. Idgham. Ya, idgham. Dan yang ini memang tambah betul lah. Kat sana bulan, yang ini matahari, syamsi. Syamsun adalah matahari, ya. Syamsun. Idgham syamsi. Boleh. Untuk penerangan ni, setakat ni kita terang tentang kenapa nama An-Nas tadi itu namanya idgham syamsi. Baik. Saya tambah lagi sikit. Sebab Ajah kata ma'al gunnah. Kan? Adakah salah? Tak salah langsung. Memang betul. Memang betul, ya. Kenapa ma'al gunnah? Ma'al gunnah ni ialah dengan, with. Ya, with, dengan. Dengung. Maksudnya wajib baca dengung. Okey. Ya, kalau dibaca An-Nas ni, kalimat kita cakap pasal An-Nas tadi kan? An-Nas. Ya, An-Nas. Tapi oleh kerana ada idgham yang dengan dengung, ada juga idgham tak ada dengung. Sekali lagi saya ulang, ada idgham dengan dengung ma'al gunnah, ada juga idgham tak ada dengung. Saya nak tanya dengan segala yang kita dah sebut, saya nak tutup dan saya tanya direct ni. Kalau saya kata at-tin, wat-tin, ma'al gunnah ke ataupun tak ada gunnah, tak ada dengung? Wat-tin, wat-tin, ada dengung ke tak ada dengung? Tak ada dengung. Bila tak ada dengung, idgham syamsi bila gunnah. Idgham syamsi bila gunnah. Saya teruskan, saya turun dengan soalan biar tuan-tuan terus faham dengan persoalan. Ya, sa. Ya. Contohlah, ya. Was-samarat, was-samarat, was-samarat. Ada dengung ke tak ada dengung? Tak ada dengung. Idgham syamsi bila gunnah.
Bila gunnah tu bukan bila-bila masa, tak ada gunnah. Bila, no, tidak ada. Okey. Waddin, contoh ad-din, tak ada dengung kan? Idgham syamsi, apa dia? Bila gunnah. Nampak dah tu, dah mula dah tu. Ya. Wa ma khalaqaz zakara, wa ma khalaqaz zakara wal untha. Az-zakara, huruf zal, ada dengung ke tak ada dengung? Idgham syamsi bila gunnah. Ra, ya, ra, apa ya perkataan ra? Qudurir rasiyat, qudurir rasiyat, ar-rasiyat, ada dengung ke tak ada dengung? Tak ada dengung, tak ada dengung. Idgham syamsi bila gunnah. Wattini waz-zaitun, ada dengung ke tak ada dengung? Tak ada dengung. Yang sebenarnya tuan-tuan, tak payah saya tanya berapa kali sebenarnya pun, saya boleh ringkaskan je, ya. Hanya nun sahaja idgham syamsi ma'al gunnah. Tak, saya nak tanya sesuatu ni 13 dah buat nak beritahu yang last tu sebenarnya saja yang idgham syamsi ma'al gunnah ada dengung. Yang lain semuanya idgham syamsi bila gunnah. Nun saja. Kesimpulannya nun saja. Panjang-panjang cakap tadi sebenarnya nun saja. Kan waste time recording. Ya, benda boleh simple. Ya, saja panjang-panjang. Ya. Ada persoalan tak setakat ni? Ya, tentang musyaddad senang, dia ada sabdu. Kalau sabdu, semua ada sabdunya. Sabdu. Semua sabdu, semua musyaddad berlaku. Betul tak? Okey. Okey. Jadi kalau setakat ni ya tak ada persoalan, kita teruskan pada hukum yang seterusnya. Yauma idzi, tadi dah sebut idgham ma'al gunnah. Yasdurun nasu, idgham syamsi ya ma'al gunnah. Kalau nak tambah ashtatal liyuraw, ashtatal liyuraw. Okey, pada kalimat ashtatal liyuraw itu bukannya tanwin gabung dengan lam. Itu bukannya tanwin gabung dengan itu bukannya alif bertemu dengan lam, ya. Itu ialah tanwin baru betul, ya. Susunan ayat balik itu sebenarnya adalah tanwin bertemu dengan lam. Ashtatal liyuraw a'malahum, ya, liyuraw a'malahum. Okey, jadi setakat itu saja hukum tajwid untuk ayat yang ke-6 yang saya nak sentuh. Saya baca dan tuan-tuan ikut. Boleh ya? Kita nak habiskan saya sampai ayat nombor 8 ni insya-Allah. Saya baca dahulu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. 1 2 3. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Alhamdulillah. Itu ayat nombor 6. Untuk ayat yang ke-7 dan ke-8 ada persamaan daripada susunan perkataan dan daripada hukum tajwid, iaitu apa? Faman ya'mal, nun mati, nun sakinah jumpa dengan ya. Sama saja macam ayat nombor 6 tadi, yauma idzin yasduru, iaitu apa? Idgham ma'al gunnah, kadar dengung 2 harakat. Faman ya'mal mithqala, mithqala. Kita sebut itu ini huruf sa. Ini huruf sa. Mithqala maksudnya adalah timbangan ataupun kadar berat. Bukannya miskol orang telefon kita tak angkat. Ya, mithqala huruf sa. Huruf sa. Okey. Mithqala dzarratin, tadi huruf sa, ini huruf zal pula. Makhraj yang sama berturut-turut. Zarratin khairan yarah, khairan yarah. Sekali lagi tanwin bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah, kadar dengung 2 harakat. Masuk pula ayat nombor 8. Masuk pula ayat nombor 8. Wa man ya'mal, sama macam tadi. Faman ya'mal mithqala, sama macam tadi. Zarratin, sama macam tadi, huruf zal. Tetapi zarratin syarra. Kalau dalam ayat nombor 7 zarratin khaira,
Ya, ayat nombor 7, zarratin khaira. Tanwin jumpa kha. Tak dengung. Macam mana nak tahu tanda tak apa? Antara tips ya. Ulama bagi tanda dalam ayat Quran ni tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Detail ya. Kadang-kadang kecil-kecil tanda tu pun ada maksud dia. Selari tak selari. Terima kasih Hajah. Barakallahu fiik. Tuan-tuan tengok kalau mithqala zarratin, saya tulis daripada zarratin je lah. Ya. Zarratin. Ini ayat nombor 7, ini ayat nombor 8. Dalam ayat nombor 7, zarratin khaira. Yang ini zarratin syarra. Tengok dari sudut penandaan tanwin dia. Tengok dari sudut penandaan tanwin dia. Kalau yang ini cantik, lurus. Dua calit gitu. Kan? Ya, dua calit. Kalau yang ini dua calit juga, tapi sengit. Banyak tak banyak maklumat yang kita boleh dapat. Kalau yang ini senang je, tak dengung, senang, habis cerita. Kalau cantik dia punya lurus dia tu, sekata dia tu tak ada dengung, atau bahasa lainnya izhar. Selama-lama ni kita kata izhar yang kata susahnya nak hafal, senang je, sebutan jelas ataupun tak ada dengung. Ingat tu. Ya, ini adalah izhar. Yang ini saya tak boleh terus kata idgham. Tak boleh. Tuan-tuan perempuan kena tengok huruf selepas. Yang ni nak kena belajar lah. Maka yang kat sini dia sengit ni ada dengung ke tak ada dengung? Tengok huruf sebelah. Huruf sebelah ikhfa, maka ada dengung. Yang ini tak dengung. Ya. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Tin tak ada dengung pada ayat nombor 7. Dan ayat yang ke-8 yang terakhir, wa man ya'mal mithqala, macam biasa, zarratin syarran yarah. Saya minta maaf sangat-sangat, kenapa saya tekan banyak kali ya kadar dengung ni. Sebab ikut pengalaman saya yang ajar mengaji ni, bila orang tengok banyak sangat dengung, dia suka pilih salah satu. Faham tak? Dia suka diskaun pada satu dengung, dan dengung penuh pada yang kedua ataupun yang pertama. Salah satu tu dia diskaun. Apa dia nak kurangkan? Dia nak kejar masa. Terutama sekali ya, orang muda lah. Dia tak sabar, orang kata nak laju. Padahal baca Quran ni biar relax lah ya. Nak baca laju boleh, tapi dengung mesti, dengung nak tak nak kena betul, kena lengkap. Nak baca laju, wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Kita stuck pada dengung, nak tak nak kena dengung dua harakat. Nak baca lambat, lagi lambat lah. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Tu lambat. Tapi dengung sama. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Boleh tuan-tuan ya? Okey, so saya akan baca ayat ke-7. Tuan-tuan ikut, perempuan ikut. Kita baca ayat nombor 8, saya baca ayat nombor 8, dan tuan-tuan puan ulang balik insya-Allah ya. Dengan ayat 7 dahulu. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Silakan. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Cantik. Saya baca ayat nombor 8. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Silakan. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Alhamdulillah ya. Jadi habislah ya bacaan kita secara bertalaqi dan dari seluruh penerangan hukum tajwidnya daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang